Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ووجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, pertamanya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Moga-moga segala amalan kita yang kita laksanakan, Allah SWT menerima kita, dan moga-moga ianya menjadi penyebab pemberat mizan hasanah kita dan juga ahli keluarga kita, dan semoga kita tergolong di kalangan mereka-mereka yang balik kepada fitrah Eid al-Fitr. Kita balik kepada fitrah kita yang bersih, yang suci, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua yang kita laksanakan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, gembira saya kerana dapat bertemu sekali lagi bersama para jemaah sekalian. Moga-moga kegembiraan itu juga dilimparkan kepada jemaah, ya. Mungkin merasakan ingin sekali bersama-sama kita dalam pengongsian sejarah lengkap di dalam Al-Quran, sejarah lengkap Nabi dan Rasul dalam Al-Quran Karim, yang mana kita dah mungkin hampir habis, insya-Allah, ya. Alhamdulillah. Dan tahniah kepada mereka yang mungkin bersama-sama dengan kita selama ini, mendengar, mengambil iktibar, dan terutamanya mengamalkanlah sedikit demi sedikit apa yang telah sama-sama kita kongsikan kepada anda, sebagai satu bekalan, insya-Allah, bukan saja di dunia, insya-Allah bekalan kita bersama di akhirat juga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Agak lama kita dah tak bersua. Jika kita renung balik ataupun kita kembali kepada video kita, saya rasa dalam bulan sebelum bulan 5, saya rasa, ya, video terakhir yang saya rekodkan ataupun saya kongsikan kepada anda sekalian mengenai perang, masya-Allah, Taif. Taif, yang mana kita ketahui agak panjang, kita dah pun sama-sama kongsikan. Sebelum itu peperangan Hunain, kemudian peperangan Taif, berikutan daripada peperangan Hunain. Dia punya follow up dia, untuk tidak lain dan tidak bukan mencari ketuanya Malik bin Auf, dan kita pun dah hampir dekat habis, peperangan Taif ini, yang mana topik kecil yang sepatutnya disampaikan ialah tentang pengagihan harta rampasan, yang Nabi SAW bertemu dengan para sahabat di satu tempat yang bernama Ji'ranah. Bagi mereka yang pernah pergi ke umrah ataupun telah pun melaksanakan rukun Islam, haji, Ji'ranah ni tidak rasanya satu tempat yang biasa kita dengar lah, ya. Dan yang mana kita ketahui dalam peperangan ini, alhamdulillah, ada beberapa harta rampasan, harta yang diperolehi kaum muslimin, dan Rasulullah SAW duduk di Ji'ranah lebih kurang 13 tahun, lebih kurang 13 hari untuk membagi-bagikan. Dan interestingnya, yang paling mengambil perhatian dalam kisah ini adalah tentang tindak balas kaum Al-Ansar, yang selama ini menyokong Rasulullah SAW ketika itu. Dan masya-Allah, sebelum itu mari sama-sama kita kupaskan sedikit, ya, topik kecil ini tentang pengagihan harta rampasan perang yang didapati oleh kaum muslimin. Lebih kurang dalam sejarah meletakkan dalam mereka dapat harta rampasan, kalau segi binatang, ternakan kambing lebih kurang 40,000 kambing dan 24,000 unta, ya.
Dan Masya Allah, sahabat memberikan saranan ataupun mendesaklah untuk dibagi-bagikan kepada mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil keputusan untuk membagi-bagikan. Dan apa yang Rasulullah buat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sememangnya tidak tertariklah dengan harta rampasan. Bukan itu matlamat utama, dalam Islam. Bukan itu matlamat utama kita. Kita berperang bukan kerana kita ingin memusnahkan manusia. Kita ingin memusnahkan ataupun menghancurkan bumi Allah ini. Tidak, dalam peperangan yang selama ini Nabi SAW mengetuainya ialah menegakkan kalimah Allah SWT, yang mana pihak kaum kufar, musyrikin telah pun mengambil langkah untuk menghancurkan Islam, bukan saja Nabi tapi pengikut-pengikutnya. Jadi itu bukan matlamat utama apabila kemenangan berlaku kepada kaum muslimin. Harta rampasan, tempat, rumah-rumah dan sebagainya diambil, dirampas untuk menjadi bukti kegemilangan Islam. Tidak, itu bukan cara ataupun fikihnya dalam kita berperang. Buktinya banyak. Buktinya sebelum sebelum peperangan ini, apakah yang dilakukan oleh Nabi. Dan ini salah satu kita panggil cause and effect. Apabila perang, kalau kalah, maka apa yang tertinggal itu adalah kepunyaan orang Islam. Dan apa yang dilakukan oleh orang Islam dibahagi-bahagikan. Kita ingat lagi, sedangkan Nabi SAW meminta untuk sebahagian mereka-mereka yang menjadi tawanan untuk mengajar orang Islam dalam ilmu, untuk membaca, menulis dan sebagainya. Itu kita dapat lihat sejauh mana matlamat peninggalan jika satu kaum itu, dalam hal ini kaum musyrikin, kalah dan harta dan mereka-mereka yang bawah tawanannya akan dijaga, dipelihara sebenarnya. Dan dalam hal ini kita tengok, seperti mana saya katakan, banyak yang diperolehi oleh kaum muslimin. Lalu mereka, mungkin kaum muslimin ada sebahagiannya, Masya Allah, dapat harta kali banyak, luar jangkaan dan sebagainya. Lalu mendesak Rasulullah SAW untuk membagi-bagikan. Dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam turun daripada untanya dan kemudian berdiri di sisi, Rasulullah SAW berdiri di sisi unta, seekor unta mengambil sedikit bulu, memegang sedikit bulu. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, apa yang disabdanya ialah, saya tidak berhak atas harta rampasan kamu, walaupun hanya sebahagian daripada bulu-bulu ini, kecuali 1/5 sahaja yang menjadi hak saya. Oleh itu, setiap orang di antara kamu harus mengembalikan setiap jenis harta rampasan, walaupun jarum dan sehelai benang, agar dapat dibahagi-bahagikan di antara kamu sekalian secara adil. So, dalam pembahagian ini pun Rasulullah SAW amat prihatin, memberikan kita gambaran analogi. Bulu ni pun Rasulullah tak berhak, bulu untanya Rasul cepit dengan jarinya, tak berhak, melainkan 1/5. Jadi siapa yang ada mengambil barang-barang di situ, pulangkan semula dan dibagi-bagikan dengan secara adil. Lalu Nabi SAW membagi-bagikan 1/5 memang hak Rasulullah SAW itu yang telah diberikan, diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Dan baginda SAW memberikan sebahagiannya 100 ekor kepada setiap mereka daripada kalangan kaum dulunya menentang Rasulullah SAW, seperti Abu Sufyan, puteranya Muawiyah dan Masya Allah, dan ramai lagi. Ada sebahagiannya Rasulullah SAW membagikan kepada 50 ekor unta untuk dibagi-bagikan. Setiap seorang mempunyai 50 ekor unta. Jadi ini
kalau kita lihat, kita pernah dengar mu'allaf kan. Ini di antara cara untuk memberikan rasa kesenangan kepada mereka yang baru saja masuk Islam. Mu'allafatul qulub, menunjukkan rasa terikat hati mereka kepada agama Allah SWT. Walaupun itu adalah material, unta dan sebagainya, tapi dia memberi kesan. Dia memberi kesan kepada orang yang baru masuk Islam, yang mungkin berbeza dengan orang yang dah lama, para sahabat-sahabat yang lama lain. Tapi Masya Allah, nanti dekat sini Al-Ansar, kaum daripada kalangan kaum Ansar juga ada sedikit rasa kekecewaan. Nanti kita akan sama-sama kongsikan insya-Allah. Baik, dalam fikir ni seperti mana kita katakan, ya mu'allafah al-qulub, untuk dilunakkan hati mereka, merupakan salah satu asnaf kalau dapat zakat, benda zakat. Jadi hadiah yang diberikan kepada Rasulullah SAW, pembahagian-pembahagian harta rampasan ini yang diberikan daripada Rasulullah SAW, ada sebahagian daripada kaum muslimin ini merasa kurang selesa. Bahasa kita ialah rasa macam sesal lah. Kenapa Rasulullah SAW kasih 100, ada 50 dan sebagainya. Terutamanya di kalangan kaum Ansar yang mungkin tidak puas hati. Jadi mereka sedar kepentingan yang lebih tinggi yang difikirkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti mana yang saya katakan tadi. Dan di kalangan salah satu dalam sejarah, salah satu anggota daripada suku kaum Tamim, Zulkhuwair, menunjukkan satu sikap yang tidak sopan kepada Rasulullah SAW. Dia kata apa? Hari ini aku tidak berasa puas hati terhadap Tuan, kerana Tuan tidak melakukan dengan begitu adil dalam membahagikan harta rampasan. Oh, Masya Allah, begitu berani sekali salah satu daripada suku kaum Tamim ni. Memang terkejut, sahabat ada sebahagian memang terkejut, dan Nabi SAW jugalah terkejut, dan memberikan reaksi yang agak Rasulullah rasa agak marah, dan Rasulullah SAW bersabda, celakalah engkau, apabila saya tidak berlaku adil, maka siapa lagi yang berlaku adil? Ini ialah kalau Nabi SAW sebaik-baik manusia yang Allah utuskan kepada umat tidak berlaku adil, so siapa lagi kita nak refer Nabi seseorang yang selain Nabi Muhammad SAW untuk berlaku adil? Sedangkan kita dengar tadi ucapan Nabi SAW apabila awal-awal disebut, dicepitkan tangannya, sedangkan bulu itu pun tidak dibenarkan untuk kita sembarangan untuk mengambilnya, kerana ia nak dibagikan dan siapa yang ada pinjam dan ambil harta-harta sebelum ini, kasih balik dan kita akan bagikan. So begitu lantang orang tersebut. Dan sememangnya bukan saja Nabi SAW, sahabat Nabi SAW termasuklah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apabila mendengar perkataan yang dikeluarkan oleh suku Bani Tamim tadi, terus meminta izin untuk, biasalah sikap dia, untuk memancung kepala, membunuh orang tersebut. Lalu Nabi SAW memberi respon, biarkan dia, waktunya akan datang, dia akan menjadi pemimpin satu kelompok. Maknanya Nabi dah dapat mungkin sememangnya wahyu, yang meninggalkan Islam seperti anak panah meninggalkan busurnya. Ini yang nak cakap ramalan, kalau kita ramalan lah, bahasa kita, sesungguhnya Nabi tidak berkata-kata melainkan ianya wahyu yuha, yang disampaikan dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang ramalan ini berlaku sewaktu period Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Ada golongan dipanggil Khawarij,
Khawarij yang keluar daripada golongan orang-orang Islam. Pemimpin dia orang tu lah yang katakan tadi, orang tu menjadi pemimpin tu, dan dia memang menunjukkan tidak kepuasan hati kepada kaum muslimin. Masya Allah. Lepas tu memang kita tidak nafikan ada sebahagian daripada kaum Ansar rasa kurang selesa terhadap pembagian ini, lalu diambil wakil daripada kaum Ansar, iaitu Ubadah bin Sa'ad bin Ubadah. Sampaikan hal ini kepada Nabi SAW, dan lalu Nabi SAW pun beritahu kepada Sa'ad supaya kumpulkanlah mereka, kaum Ansar, suatu tempat supaya dapat disampaikan, dijelaskan hal sebenar kepada mereka. Dan Masya Allah, lalu Nabi SAW pun dengan Masya Allah, dengan punya sikap yang sangat berwibawa lah, ya, Rasul. Dan lalu berhadapan dengan para sahabat ketika itu, lalu Nabi SAW pun sampaikan penerangan apa yang dikatakan. Nabi SAW bersabda, dahulu kamu sekalian tersesat, lalu kamu menerima bimbingan daripada saya. Dahulu kamu bermusuhan, lalu menjadi bersahabat. Lalu mereka pun kata, ya benar ya Rasulullah, semua itu benar. Lalu Nabi SAW pun meneruskan, kamu dapat pula menyebutkan kebaikan-kebaikan kamu ke atas diri saya. Kamu dapat berkata, hai Nabi Allah, ketika kaum Quraisy mengingkarimu, kami menolongmu. Mereka membuatmu kehilangan tempat tinggal dan kami memberimu perlindungan. Wahai kaum Ansar, mengapa kamu bersedih kerana saya memberikan harta kepada kaum Quraisy agar mereka berpegang teguh kepada Islam? Seperti mana yang kita tahu, mu'allafat qulub. Sedangkan saya, yakni Nabi SAW, memberikan Islam kepada kamu. Masya Allah. Tidakkah kamu merasa puas hati bahawa orang lain membawa unta-unta dan kambing itu, sedangkan kamu membawa Nabi bersama kamu? Masya Allah. Demi Allah, apabila orang lainnya pergi ke suatu jalan dan kaum Ansar ke jalan lain, aku, yakni Rasulullah SAW, akan menempuh jalan yang ditempuh oleh kaum Ansar. Dan Masya Allah, ini adalah salah satu kata-kata yang sangat memberi kesan kepada kaum Ansar sendiri dan daripada Nabi. Nabi menyampaikan satu perkara yang mungkin kadang-kadang manusia kita terlupa, tapi bila disampaikan oleh Nabi, maknanya kaum Ansar ni banyak menolong Nabi. Nabi cakap kaum Ansar ni banyak menolong Nabi, dan Nabi sampaikan menolong Nabi sampaikan tentang Islam, Nabi mensaudarakan dengan kaum Muhajirin. Masya Allah, banyak perkara. Dan kaum Ansar sendiri membantu Nabi SAW ketika dihalau dan sebagainya. Dan Masya Allah, Nabi tak rasanya macam buat apa nak rasa iri hati dengan benda-benda duniawi ni. Sedangkan mereka ada ialah Nabi SAW sendiri, yang menjamin, yang memberi syafaat kepada mereka untuk masuk syurga. So itu lebih besar, jauh lebih besar daripada mungkin unta, barang rampasan dan sebagainya. Itu yang Nabi nak sampaikan demi message kepada kaum Ansar yang mungkin ada rasa tidak kepuasan hati ketika itu. Dan Masya Allah, apabila kaum Ansar mendengar bersama dengan anak-anak ketika itu berkumpul, kata-kata Nabi itu memberikan perangsang sehingga menginsafi para sahabat-sahabat ketika itu, menangis dan berkata, ya Nabi Allah, sesungguhnya kami berpuas hati dengan bahagian kami dan sama sekali tidak menyesal. So ini adalah salah satu Masya Allah, bagi saya kata-kata dan peristiwa yang sangat menyentuh hati kepada kaum Ansar ketika itu, dan membuka minda kepada kaum muslimin. Nabi membahagi-bahagikan harta. Kalau kita panggil materialistik, bukan materialistik, material, maknanya benda habuan. Habuan tu bukan menjadikan satu matlamat, menjadi satu matlamat. Memang tanpa habuan, harta dan sebagainya, hidup akan susah. Tapi lebih susah lagi kehidupan. Bukan saja bila saya cakap kehidupan, orang Islam semestinya terfikir kehidupan bukan kehidupan di dunia saja. Sebenarnya bila kita sebut kehidupan tu
terbagi kepada dua ya, kehidupan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kita nak dua-dua. Jadi Nabi SAW memberikan kita semacam pengajaran yang sangat tinggi nilainya. Sebenarnya Nabi, Allah dan Rasul tu cukuplah bagi kita. Pun ada hasbunallahu wa ni'mal wakil tu di antara ayat Quran dan juga mungkin menjadi zikir kepada kita kan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah tu yang menjadi cukuplah Allah bagi kita dan menjadi penjaga kita, mewakili kita dan sebagainya. Apalagi dengan tambah lagi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab utama seseorang itu dapat mengetahui tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sememangnya sebagai seorang Islam, Muslim, kita hendaknya mengetahui matlamat utama kita dalam agama inilah. Dan dalam hal kisah yang diakhiri dengan kisah perang Taif ini, memberikan pencerahan kepada kita semua agar habuan-habuan dunia ini bukan matlamat. Dia matlamat hanya untuk membuatkan kita sebagai kehidupan kita lebih senang sedikit ya. Dia bukan matlamat terakhir kita. Matlamat terakhir kita ialah yang Nabi SAW sentiasa tunjuk ialah akhirat itu adalah matlamat akhir kita ya. Matlamat yang benar-benar kita perlu mengejar, kita perlu usahakan ke arah itu. Dan sememangnya tidak menafikan perkara-perkara keduniaan ini. Tapi sekali lagi Nabi ingin mengingatkan kita dan kaum Ansar ketika itu bukan matlamat utama. Dan moga-moga dengan sedikit pengungsian ini sebagai mukaddimah ya, untuk kita teruskan nanti, dan insyaAllah kita akan teruskan dengan perang Tabuk tidak lama lagi insyaAllah dalam video yang akan datang. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik. Taufik ini maksudnya apa? Untuk dapat kita melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan memperbaiki lagi matlamat utama kita di dunia ini. Lebih lagi sekarang ni ya, kita masih lagi dalam keadaan COVID-19. Alhamdulillah phase pertama telah pun dilonggarkan, tapi masih lagi di situ undang-undang yang perlu kita patuhi. Walhasil alhamdulillah kita sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Kita tetap dapat solat, kita tetap dapat beribadah, kita tetap dapat bekerja. Mungkin ada sebahagian kita mungkin ada sedikit challenges ataupun dipanggil mungkin ujian Allah SWT ya, dengan kerja-kerja yang tidak menentu ataupun dibuang kerja sebagainya. Kita sebagai seorang Muslim hendaklah kuatkan iman kita seperti mana yang Nabi dah ingatkan kita, dan berusaha insya-Allah. Dan kita mungkin di kalangan kita sebagian ini sama-sama kita berdoakan untuk saudara-saudara kita, khasnya doa seorang Muslim yang lain ketika dia tidak berhadapan, yakni ketika kita tidak berjumpa. Kita mendoakan saudara kita yang tak berjumpa dengan kita, yang mungkin ghaib di hadapan kita tidak kelihatannya. Allah SWT memakbulkannya, mustajab. Kita doakan sama-sama agar mereka dimurahkan rezeki, agar segala cabaran-cabaran yang ditempuhi sekarang ini dan pada masa akan datang mungkin akan diselesaikan dengan selesainya kita berdoa kepada Allah SWT, kerana Allah SWT lah yang pemberi rezeki, sang pemberi rezeki. Dan kita berdoa agar Allah SWT terus memberikan kita kesihatan juga dan keafiatan, dan jauhkan terutamanya daripada penyakit-penyakit yang sekarang sedang merebak ini ya. Itu saja saya rasa untuk pembukaan pada kali ini. InsyaAllah kita berjumpa pada masa akan datang. Minta maaf mungkin kata-kata ini ataupun kata-kata saya ni mungkin tidak teratur dan sebagainya. Dah lama kita tak bersama ya. Moga-moga Allah SWT terima semua amalan-amalan kita insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum.
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.